Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dikasihi Allah sekalian. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurniaannya kita masih mampu bernafas, mendengar, melihat dengan baik dan juga dapat menghadiri majlis forum pada hari ini. Memperkenalkan diri saya, Nur Syuhada binti Abdullah, selaku moderator untuk forum pada hari ini. Pada hari ini, saya tidak berseorangan. Bersama saya adalah dua orang ahli panel jemputan yang amat dikenali dan disegani di kalangan universiti-universiti awam. Memperkenalkan ahli panel pertama kita, Muhammad Syafiq bin Muhammad Syafi'i, yang merupakan salah seorang pensyarah pengajar Islam di UKM. Apa khabar Syafiq? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator. Alhamdulillah saya sihat. Puan Moderator sihat? Okay. Terima kasih. Sihat, Alhamdulillah. Okey, baiklah. Ahli panel kedua kita juga merupakan seorang pakar kaunselor di UNIMAS, Nur Syahira binti Khairul Saleh. Apa khabar Syahira? Alhamdulillah saya sihat je. Okey, terima kasih. Okey, pada hari ini kita akan membahaskan topik batas pergaulan dalam Islam iaitu ikhtilat. Izinkan saya menerangkan serba sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan ikhtilat. Pergaulan atau ikhtilat dalam bahasa Arab dalam Islam membawa maksud pergaulan atau pencampuran antara lelaki dan wanita ajnabi di satu tempat yang diyakini berlaku interaksi dalam bentuk perbuatan di antara seseorang dengan yang lain, iaitu hanya berlaku di antara 3 orang atau lebih. Ini berbeza dengan halwat yang terdiri daripada 2 orang sahaja. Oleh itu, Islam telah menetapkan peraturan antara sesama manusia dari antara lelaki dan juga perempuan. Saudari-saudari yang dihormati sekalian, seperti yang kita sedia maklum, pada hari ini sudah hilangnya adab pergaulan di antara lelaki dan juga perempuan bukan ajnabi. Fenomena ini sangat ajaib di mana pelajar sekolah agama, hatta institusi tahfiz sendiri, pasti berlaku gejala berpasangan atau lebih dikenali sebagai couple. Ya, rasa suka itu ada dalam setiap individu. Allah telah menjadikan perempuan tertarik kepada lelaki dan begitu juga sebaliknya. Sebelum kita mengupas topik ini dengan lebih mendalam, adalah lebih baik kita mulakan dengan perkara asas agama tentang batas pergaulan dalam Islam. Bolehkah panel 1 iaitu Saudara Muhammad Syafiq menghuraikan tentang isu ini? Okey, baiklah. Terima kasih saudari moderator kita, Nur Syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina himmataka wa syra' alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul min alsinatina yafqahu qawlana. Syukur kepada Ilahi kerana diberikan peluang oleh saudari Syuhada menjemput saya ke dalam forum pada hari ini. Jadi berkaitan kepada tajuk kita yang akan dibincangkan mengenai batas pergaulan dalam Islam ataupun lebih kita sebut dia sebagai ikhtilat. Yang mana Puan Moderator sebenarnya tadi telah pun menerangkan serba sedikit apa itu pergaulan dalam Islam. Jadi saya amat bersetuju dengan apa yang dilontarkan oleh Puan Moderator. Jadi secara asasnya batasan dalam pergaulan Islam ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia lelaki dan perempuan. Ia juga menciptakan syariat untuk mereka. Dalam syariat Islam ada sesetengah hukum ataupun peraturan yang telah ditetapkan antara lelaki dan perempuan yang mana peraturan itu adalah berbeza. Dalam melaksanakan tanggungjawab kita sebagai umat manusia di muka bumi ini, masing-masing kadang-kala berlaku pergaulan antara lelaki dan perempuan yang mana kita faham pergaulan itu kita tidak dapat dielakkan. Lagi-lagi dalam masyarakat masa ini. Jadi pada hari ini kita mahu melihat sejauh mana batas-batas pergaulan yang dilarang dan dibolehkan dalam syariat Islam. Suka saya untuk bercakap mengenai pengertian pergaulan dalam istilah bahasa Arab yang itu disebut sebagai ikhtilat, yang mana ikhtilat ini berasal daripada kalimah khalata yakhlutu khaltan yang berarti bercampur. Sesuailah yang mana apa yang kita faham pergaulan ini terdiri daripada jantina lelaki dan juga perempuan yang mana berlakunya percampuran pada sesuatu tempat ataupun kawasan.
Jadi maksud pergaulan ataupun ikhtilat ini dalam perbincangan ini ialah bergaul atau bercampur antara lelaki dan perempuan ajnabi ataupun disebut sebagai yang sah dikahwini pada satu tempat, berlaku interaksi dalam bentuk pandang memandang atau perubatan di antara seseorang dengan yang lain. Jadi erti dengan kata lain, berlaku antara 3 atau lebih orang yang mana seperti saudari Syuhada sebutkan tadi, ia berbeza dengan khalwat yang hanya terdiri daripada 2 orang sahaja. Maaf mencela Profesor Nirmati, tapi sebenarnya saya ingin mengetahui macam mana pula dengan hukum pergaulan antara ajnami dalam Islam ini sebenarnya. Okey, bagus sebenarnya soalan yang dilontarkan oleh Cik Syahira kita, yang mana beliau bertanyakan tentang apa hukum sebenarnya antara pergaulan lelaki dan pergaulan antara lelaki dan juga wanita. Jadi sebelum saya mengulas lanjut mengenai hukum pergaulan, hukum asal pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi adalah haram kalau diikutkan. Namun demikian pengharaman ini tidak didasarkan kepada nas yang sahih kerana tiada nas yang sahih mengenai kes ini. Jadi pengharaman hanya diasaskan kepada hukum lain yang pada asalnya dikhususkan bagi kaum wanita kerana dalam hukum-hukum terbabit terdapat unsur-unsur pergaulan antara lelaki dan juga perempuan ajnabi. Jadi hukum-hukum yang dimaksudkan adalah larangan berkhalwat dan juga musafir tanpa mahram, solat berjemaah di masjid bagi wanita, hukum jihad bagi wanita-wanita dan hukum solat Jumaat bagi wanita. Jelas sampai di situ. Jadi saya ada sebutkan hukum-hukum yang dimaksudkan itu terdiri daripada larangan berkhalwat dan musafir tanpa mahram. Jadi sebenarnya bagaimana larangan berkhalwat dan musafir tanpa mahram ini? Kita kena faham bahawa larangan berkhalwat dan musafir tanpa mahram ini adalah di mana perempuan dilarang bermusafir bersendirian tanpa mahram dan dilarang berkhalwat dengan lelaki ajnabi yang itu sah dikahwini olehnya. Kedua-dua larangan ini telah didasarkan kepada hadis-hadis berikut yang mana maksudnya perempuan tidak harus musafir kecuali ada bersamanya mahram dan lelaki tidak harus masuk ke dalam rumah seseorang perempuan kecuali ada bersamanya mahram. Hadis kedua bagi menguatkan hukum ini adalah yang mana lelaki tidak harus berkhalwat dengan perempuan kecuali bersama dengan mahram dan tidak harus musafir bagi mereka kecuali bersama dengan mahram. Jadi hadis pertama yang saya sebutkan tadi berkaitan melarang lelaki ajnabi berkhalwat dengan wanita di dalam satu bilik ataupun rumah. Yang mana hadis kedua pula menyatakan bahawa larangan terhadap wanita keluar mengerjakan haji tanpa mahram. Maka kedua-dua hadis yang telah saya baca tadi ini dijadikan oleh para fuqaha sebagai dalil pengharaman pergaulan lelaki dan perempuan kerana kedua-duanya mengandung pergaulan. Walau bagaimanapun, saya jelaskan satu kesimpulan yang dapat kita buat ialah pergaulan perempuan dengan lelaki bukan mahram ni adalah diharamkan. Namun pengharaman ini bukan didasarkan kepada sesuatu nas syarak yang sarih kerana tiada nas syarak yang jelas menyatakan demikian. Maka pengharaman ini adalah didasarkan kepada pengharaman khalwat yang terdapat dalam hadis pertama di samping larangan bergaul yang boleh difahami dari larangan ke atas wanita mengerjakan haji tanpa mahram. Dengan kata lain, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, oleh sebab khalwat antara wanita dan lelaki bukan mahram diharamkan, maka pergaulan antara wanita dan lelaki bukan mahram juga adalah haram. Begitu juga oleh kerana perempuan yang dilarang mengerjakan haji tanpa mahram kerana perbuatan ini sebenarnya mendedahkan kepada pergaulan dengan lelaki, maka semua bentuk pergaulan wanita dan lelaki bukan mahram adalah haram. Begitu juga sebaliknya jika kita fikirkan kerana wanita tidak haram berkhalwat dengan lelaki mahram kerana darurat, maka juga tidak haram bergaul dengan lelaki mahram atas alasan darurat. Jelas di sini hukum boleh dengan tidak boleh wanita bergaul dengan lelaki mahram adalah sinonim dengan hukum boleh dan tidak boleh dia berkhalwat dengan lelaki mahram. Begitu juga boleh dan tidak boleh beliau musafir mahram. Sedikit lagi saya ingin sampaikan Puan Moderator dan juga penerangan jemputan Cik Syahira, yang mana hukum wanita turut serta dalam perang jihad yang mana kita boleh lihat dalam rujukan pergaulan wanita dan lelaki ajnabi. Hukum wanita turut serta dalam perang jihad ini pada asalnya tidak wajib turut serta dalam perang jihad.
Imbas kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baginda turut serta berjihad, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa jihad bagi wanita adalah mengerjakan haji. Dalam menghuraikan hadis ini, Ibnu Al-Battal menyatakan bahawa wanita tidak wajib berjihad di medan perang kerana mereka diwajibkan berjihad dan tidak boleh bergaul dengan lelaki. Jadi dilihat bahawa Rasulullah SAW mengizinkan Aisyah untuk serta dalam perang jihad kerana mereka ditegah bergaul dengan lelaki. Dengan kata lain, kalau dalam keadaan perang jihad membenarkan Islam pun satu keadaan yang sangat kritikal kepada umat Islam dan agama Islam sendiri yang tidak diizinkan bergaul, maka dalam kes-kes lain yang tidak mendesak adalah lebih tidak dibenarkan sebenarnya. Itu sedikit sebanyak penjelasan hukum antara pergaulan lelaki dan perempuan. Terima kasih Muhammad Syafiq atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Terima kasih juga kepada panel 2 iaitu Cik Syahira atas soalan tersebut. Sebentar tadi, panel ada menyatakan bahawa syariat Islam telah meletakkan hukum atau peraturan yang berbeza bagi lelaki dan perempuan. Jadi, sebagai umat Islam, kita mestilah bertanggungjawab melaksanakan peraturan tersebut bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Izinkan saya, Puan Moderator, untuk saya bertanyakan soalan kepada panel kita iaitu Cik Syahira. Jadi Cik Syahira, saya difahamkan bahawa Cik Syahira merupakan seorang kaunselor yang mahir dalam menguruskan hal berkaitan hubungan antara lelaki dan perempuan, lagi-lagi hubungan mereka di institusi pendidikan. Jadi saya ingin bertanyakan soalan berdasarkan pengalaman Cik sendirilah. Bagaimana sebenarnya perkara yang menjadikan satu isu yang sangat besar terutama dalam masyarakat, terutama khususnya anak-anak muda kita, para pelajar yang dekat dengan Cik Syahira ini, kerana Cik Syahira merupakan seorang kaunselor yang sering berhadapan dengan kes ini. Pertamanya, berbanyak terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjemput saya ke sidang Forum Perdana hari ini. Dan terima kasih atas soalan yang saya anggap cukup emas itu panel 1. Ya benar, seperti yang boleh kita lihat hari ini, batas pergaulan antara lelaki dan perempuan, yakni kita lebih kenal dan sinonim dengan istilah ikhtilat, sangat dipandang remeh oleh kebanyakan orang. Bukan niat di hati saya ingin menunding jari kepada mana-mana pihak, akan tetapi isu ini sangat jelas dan menonjol di kalangan generasi muda. Benar, kita faham darah orang muda, mereka dahagakan keseronokan. Yang dilihat semuanya berteraskan keseronokan sehingga mereka ni lupa alpa sehingga mereka mengabaikan hukum agama. Tetapi saya sering tekankan hal ini kepada kebanyakan para pelajar yang saya jumpa. Tidakkah mereka ingat yang di dalam surah Ali Imran ayat 5 ada menyatakan bagi Allah tidak ada yang tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit. Berbalik kepada soalan saudari moderator, berbalik kepada soalan yang dilontarkan oleh panel 1 sebentar tadi, mengapakah perkara ini berlaku? Pada pendapat saya sendiri secara personal, setelah menjalani banyak sesi kaunseling bersama para pelajar, pada pendapat saya ini semua tergantung kepada pembawakan diri individu itu sendiri. Jika baik jalan yang mereka pilih, baiklah kejadiannya, dan begitulah sebaliknya. Sememangnya setengah orang berpendapat bahawa hal ini semua berbalik kepada kualiti didikan akhlak yang diterapkan oleh ibu bapa di rumah. Akan tetapi apalah daya ibu bapa yang bersungguh memberi sebaik-baik didikan di rumah jika anaknya sendiri enggan menerima dan mengamalkan segala ajaran yang dicurahkan. Sebab itu saya katakan bahawa isu ini jelas bergantung kepada individu masing-masing.
untuk saya beri analogi, saya beri dua situasi. Situasi pertama misalnya lah, seorang pelajar yang sempurna asuhan daripada kedua orang tuanya, cukup didikan guru-gurunya, baik pekerti rakan-rakannya, namun individu ini masih memilih untuk mengutamakan nafsu dan keseronokan duniawi, sungguh pun telah dinasihati dan ditegur. Situasi kedua pula, individu yang huru-hara keluarganya, katakanlah individu ini kurang mendapat perhatian dari para guru, bergaul dengan rakan-rakan yang kurang elok akhlaknya, tapi masih mampu untuk menjaga kepribadian dan kehormatan diri dengan sentiasa patuh dan menjaga hukum serta larangan agama, termasuklah menjaga adab pergaulannya dengan orang yang berlainan jenis lah. Jadi tuntasnya dapat saya simpulkan bahawa mengapa batas ikhtilat diendahkan dan tetap berlaku secara berterusan walaupun sudah sedia maklum akan hukumnya adalah kerana keangkuhan atau boleh saya kata keengganan individu itu sendiri untuk mematuhi larangan agama. Pada dasarnya saya yakin bahawa golongan tersebut sudah mampu berfikir sendiri, mampu berfikir ke depan, tahu kesan dan akibat yang akan menimpa mereka di kemudian hari. Jika tidak di dunia, maka di akhirat. Oleh itu, saya sering menasihati para pelajar, saya sering tekankan kepada para pelajar yang berpotensi untuk terjerumus dalam keseronokan duniawi. Saya seru golongan itu untuk segera bertaubat, mengatur jalan hidup agar berada di landasan yang benar. Kerana dalam surah Az-Zumar ayat 54 ada menyatakan, jelas menyatakan, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Sekian itu saja hujah saya dan pendapat saya. Terima kasih kepada Nur Syahira atas penjelasan yang begitu komprehensif. Terima kasih juga kepada panel 1 atas soalan sebentar tadi. Baiklah, sebentar tadi ahli panel kita telah mengulas tentang sebab-sebab berlakunya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang disebabkan oleh pembawakan diri setiap individu. Jika seseorang itu memilih untuk mengikuti jalan yang benar, maka kehormatan dan maruah diri dapat dipelihara dan begitu juga sebaliknya. Hadirin sekalian, generasi kini tidak dapat lagi dipisahkan dengan budaya barat iaitu bergaul secara bebas bersama berlainan jantina, dan ia bukan suatu perkara yang patut dibanggakan. Malah ia akan membawa imej buruk tambahan kepada penduduk yang tinggal di negara yang majoritinya Islam. Baiklah, untuk soalan seterusnya, saya akan bertanyakan soalan ini kepada panel 1, iaitu apakah kesan pergaulan bebas kepada individu, masyarakat maupun negara jika isu ini berlaku secara berterusan pada jangka masa yang panjang? Baik, terima kasih Puan Syuhada. Jadi setelah kita teliti daripada awal perkenalan kepada ikhtilat, di samping kita teruskan kepada hukum-hukum dan juga pengalaman yang telah dikongsikan oleh panel dua kita sebentar tadi. Jadi apakah sebenarnya kesan pergaulan bebas antara golongan lelaki dan perempuan jika ianya tidak dibendung dengan baik? Jadi antara kesan utama yang menjadi isu sosial masyarakat Malaysia pada masa ini antaranya kes pembuangan bayi, anak tak sah taraf, berlakunya khalwat dan juga kes gejala sosial yang melibatkan remaja seperti kesebaran penyakit-penyakit yang membawa maut dan juga perceraian dan keruntuhan rumah tangga. Ini saya kongsikan statistik yang dikongsikan oleh sahabat saya di JAKIM, yang mana sahabat saya mengongsikan bahawa JAKIM mencatatkan 81,000 kes anak luar nikah yang telah didaftarkan sehingga tahun 2011. Manakala kajian penyelidik yang dilakukan oleh rakan kami di Universiti Putra Malaysia pula menyatakan bahawa 300 remaja Melayu Islam berusia antara 13 ke 25 tahun yang sebenarnya terbabit dalam salah laku seksual dan juga seks bebas. Jadi cukuplah dua fakta
yang saya ambil ini jelas menunjukkan bahawa isu pergaulan kita perempuan ini jelas menunjukkan bahawa ia membawa sesuatu perkara yang buruk kepada umat Islam di Malaysia. Saya ingin menambah bahawa laporan Jabatan Kebajikan Masyarakat pada tahun 2019 yang mana saya ambil ketika saya bertugas di luar kawasan dengan hasil kerjasama dengan PDRM, mereka mencatatkan bahawa statistik skor pembuangan bayi mencapai angka yang agak tinggi sebenarnya pada tahun 2014 hingga 2018. Seperti tempoh tersebut, trend peningkatan kes menaik daripada 103 pada tahun 2014 sedikit demi sedikit naik kepada 111, kemudian 115 pada tahun 2016 dan akhirnya pada tahun 2018 kes yang dicatatkan pada tahun tersebut adalah sebanyak 128 kes. Jadi ini sebenarnya menunjukkan satu kebimbangan yang berat dalam kita cuba untuk membendung pergaulan yang tidak terkawal antara golongan lelaki dan juga wanita sebenarnya. Jadi apakah kaedah ataupun cara sebenarnya yang boleh kita lakukan? Tadi ada orang yang bertanya kepada saya, oh tadi tuan kata hukum asal pergaulan lelaki dengan perempuan ni haram. Jadi sebenarnya macam mana ni? Jadi sebenarnya dalam keadaan ataupun situasi tertentu hukum tersebut boleh berubah menjadi harus. Namun keadaan dan situasi yang dimaksudkan ini adalah darurat, hajat ataupun keperluan masalah merujuk kepada maslahat syar'i dan juga kebiasaan adat setempat. Jadi bagaimana pergaulan antara lelaki dan perempuan yang disebabkan oleh darurat? Dalam syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi ada menyatakan bahawa tidak ada perbezaan hukum berkahwin antara perempuan dan lelaki ajnabi di dalam ataupun luar solat kecuali dalam keadaan darurat. Saya bagi contoh yang mana ada seorang perempuan ini bersendirian dalam satu perjalanan yang mungkin ia menendahkan dirinya kepada satu ancaman ataupun amarah yang bahaya. Keadaan ini dibolehkan bagi seorang lelaki ajnabi baginya untuk bersama dengan wanita tersebut bagi membantu dan melindungi daripada bahaya sepanjang perjalanan wanita tersebut menuju ke destinasi. Penjelasan An-Nawawi ini meyakinkan bahawa pergaulan perempuan dan lelaki ajnabi yang dikategorikan sebagai darurat ini tujuan untuk memberikan perlindungan ataupun menyelamat perempuan terbabit daripada bahaya adalah diharuskan dengan syarat tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Hukum ini adalah satu pengecualian dan hukum yang asal iaitu haram. Jadi apabila hukum setelah situasi ini berubah kepada harus, perlu diingatkan bahawa pergaulan antara lelaki dan perempuan ini perlu didasarkan atas keperluan-keperluan tertentu. Antaranya pergaulan antara lelaki dan perempuan yang menguruskan mualah maliyah ataupun kita sebut sebagai urusan harta. Kita maklum apabila ahli keluarga kita salah seorang telah pergi ke rahmatullah, penghujungnya nanti akan berlaku urusan harta antara ahli-ahli keluarga yang mana melibatkan antara adik-beradik keluarga si mati dan juga keluarga mertua si mati. Jadi ada himpunan antara orang-orang lelaki dan juga orang-orang wanita. Maka perkara ini adalah diharuskan kerana ia adalah merupakan satu perkara yang dibolehkan pergaulan antara lelaki dan perempuan kerana tujuan-tujuan seperti ini akan membantu mereka untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan lancar dan juga baik. Adapun pergaulan antara lelaki dan perempuan ketika bekerja. Misal saya sendiri seorang pensyarah di universiti tidak lari daripada berjumpa dengan seperti berlainan jadinya. Jadi pada kebiasaan akan berlaku pergaulan antara lelaki dan perempuan. Namun apabila kita bekerja, terutamanya kita bekerja ini, niat utama kita adalah ibadah kerana Allah Ta'ala. Jadi perlu kita bergaul ketika bekerja ini dengan menjaga batasan dan syarat seperti berpakaian menutup aurat, menundukkan pandangan, usul-usul fitnah ataupun yang boleh dalam sebuah
rakan kerja yang mana lihat dulu bahawa Khalifah pernah melantik Al-Syafi yang mana beliau merupakan seorang wanita yang bekerja sebagai pegawai penguatkuasa di pasar untuk memerhati supaya tak ada belah penyelewengan. Jadi tabiat penguatkuasa di pasar ni kita faham dia perlu bergaul dengan masyarakat, perlu bergaul dengan kaum lelaki dan juga wanita, dengan peniaga dan juga pembeli di pasar. Maka pelantikan perempuan bekerja sebagai penguatkuasa menunjukkan progres masa kerja ini dibolehkan. Jadi sebenarnya kalau pergaulan ini tidak dibolehkan, semestinya Khalifah Umar pada masa ketika itu tidak akan melantik perempuan bekerja sebagai penguatkuasa kerana tabiat kerja tersebut merupakan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Sedikit lagi saya ingin menambah antara pergaulan yang boleh diharuskan lagi antaranya antara lelaki dan perempuan semasa menjadi saksi bagi kes-kes mahkamah ataupun pergaulan antara lelaki dan perempuan ketika berada di dalam kenderaan awam yang mana pada musim-musim yang genting ini kebanyakan masyarakat mula mengambil pendekatan menaiki kenderaan awam macam teksi ataupun monorel. Jadi di dalam situasi tersebut ada pastinya bertembung antara lelaki dan perempuan. Jadi perkara ini dibolehkan mengikut syarak. Adapun pergaulan mengikut kebiasaan adat dalam majlis-majlis yang mana seperti majlis kerakyat yang sering kita ajukan dalam masyarakat kita seharian, tetapi adalah lebih baik sekiranya majlis-majlis adat keperluan ini dilakukan secara perasingan. Saya masih ingat lagi, saya pernah menghadiri sebenarnya satu majlis perkahwinan yang dianjurkan oleh ketua jabatan saya punya bos yang mana beliau melangsungkan perkahwinan anak perempuannya yang saya kira cukup bagus dan cukup indah yang mana beliau melakukan majlis tersebut dengan mengasingkan kedudukan lelaki, wanita dan juga mereka yang datang secara berkeluarga. Ini sebenarnya salah satu cara untuk membendung pergaulan bebas yang melampaui batasan dan ia memangnya nampak manis di mata masyarakat. Jadi sekian itu antara kesan dan juga cara yang boleh kita ambil dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan menurut Islam. Baiklah, terima kasih Saudara Syafiq di atas perkongsian yang cukup bernas sebentar tadi. Kesan ini seharusnya dititikberatkan oleh seluruh masyarakat agar generasi akan datang tidak terpengaruh dengan perbuatan negatif ini. Tetapi ini tidak bermakna kita tidak boleh berkomunikasi langsung dengan berlainan jantina. Cuma kalau kena dengan gayanya, tidaklah menjadi. Soalan terakhir saya dan akan diajukan kepada panel kedua ialah, apakah cara yang berkesan untuk menjaga adab pergaulan dan kaedah untuk memperbetulkan fahaman orang ramai terhadap isu ini? Silakan. Terima kasih saudari moderator. Merujuk statistik yang dikemukakan oleh Profesor Syafiq sebentar tadi, percaya atau tidak, ini adalah realiti kan. Pada masa kini semakin ramai wanita maupun lelaki lah, khususnya generasi muda terlibat dengan gejala seksual. Sebab itu saya katakan saya tidak pelik. Bagi saya sendiri berasa tidak pelik bila statistik gejala seksual ini menunjukkan trend peningkatan. Sebab di Unimas sendiri saya banyak berjumpa dengan para pelajar yang datang ke sesi kaunseling untuk menceritakan masalah yang mereka hadapi, seperti adanya yang mengandungkan anak luar nikah dan sebagainya. Jadi merujuk soalan yang dilontarkan oleh saudari moderator, saya yakin bahawa ada banyak sebenarnya cara untuk menjaga dan memperteguhkan lagi adab pergaulan antara ajnabi. Tetapi pada pendapat saya, antara yang berkesan adalah menjaga aurat, yakni memakai pakaian yang menutup aurat. Menutup aurat dan sopan. Kenapa saya tekankan sopan? Kerana
ada orang yang menutup aurat, berpakaian bertudung, berbaju, berlengan panjang semua, tetapi agak ketat. Ada yang pakai tudung tetapi menampakkan leher mereka. Itu mereka, kebanyakannya generasi muda, mereka terlalu mengikut trend dan sebagainya. Isu memakai pakaian ini sering menjadi topik hangat ya, kalau kita lihat yang dibuatkan oleh masyarakat, dan perkara ini jelas dapat dilihat apabila saya sendirilah membaca pendapat serta hujah masyarakat di laman sosial. Ada yang menyokong, ada yang membangkang. Yang menyokong terus melontarkan hujah-hujah pedas, dan yang membangkang pula keluar dengan pernyataan bahawa terbuka atau bertutup litup apapun individu itu tidak akan menjamin terpeliharanya kehormatan seseorang, kerana secara realitinya masih berlakunya kes maksiat yang melibatkan mereka yang sangat rapi dalam penjagaan aurat. Secara yang keduanya, alternatif berkesan yang kedua pula ialah seseorang itu mestilah menjaga pandangannya. Perkara ini tidak tertumpu hanya kepada mereka yang berjantina lelaki, kerana umum maklum kalau kita cakap pasal pandangan, kita kata lelaki kena tundukkan pandangan dan sebagainya, tapi hal ini juga harus diamalkan oleh mereka yang berjantina perempuan. Kita tidak sewajarnya melihat aurat ajnabi, memandang mereka dengan syahwat dan memandang mereka tanpa ada keperluan. Jelas dinyatakan dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31 yang bermaksud, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Oleh yang demikian, sidang hadirin, berdasarkan dua pendapat yang saya lontarkan sebentar tadi, saya dapat rangkum bahawa menjaga pandangan terhadap ajnabi serta menjaga adab dalam berpakaian sewajarnya seiring. Seperti yang saya sebut awal tadi, pada masa kini kes maksiat tetap menimpa mereka yang sudah berusaha menjaga adab dalam berpakaian dengan bertutup-tutup. Namun wujudnya segelintir golongan yang tidak menjaga pandangan mereka memandang ajnabi secara berlebihan sehingga naiknya nafsu syahwat. Jika yang bertutup-tutup pun, kita dapat lihatlah, jika yang bertutup-tutup pun menjadi mangsa keadaan, ini kan pula mereka yang berpakaian sangat terbuka dan menjolok mata. Sudah mestinya lagi makin mengeruhkan lagi keadaan. Ya, aspek-aspek kecil juga harus diambil kira, perlu diambil kira, termasuklah menjaga percakapan. Sewajarnya kita menghindari perkataan yang merayu dan membangkitkan rangsangan terhadap ajnabi. Tidak memancing pandangan dengan lengan-lenggok badan, menjauhkan diri dari bau-bauan harum-haruman yang keterlaluan, warna-warni perhiasan yang seharusnya dipakai hanya di rumah dan bukannya semasa pertemuan antara ajnabi. Dan akhir sekali, saya rasa tidak perlulah berdua-duaan tanpa disertai mahram, lagi-lagi di tempat yang tersorok. Seperti yang dianjurkan dalam Islam, Islam mengajar kita untuk sentiasa berpakaian menutup aurat dan sopan. Terlalu banyak manfaat jika kita telusuri secara teliti mengapa Islam melarang kita menampakkan perhiasan tubuh kepada ajnabi yang bukan muhrim. Ia bukan sahaja mampu mencegah kita daripada terlibat dengan segala gejala maksiat, tetapi juga sekaligus dapat membentuk kepribadian diri individu yang mantap. Di dalam surah Al-Mu'minun sendiri ada menyebut yang bermaksud, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan yang tidak berguna serta orang-orang yang memelihara kemaluannya. Saya rasa itulah pencerahan saya tentang cara macam mana nak memperbetulkan fahaman orang ramai terhadap isu ini, dan cara untuk menjaga adab pergaulan antara Nabi. Terima kasih saudari Syahira atas kupasan yang panjang lebar sebentar tadi. Penerangan saudari sebentar tadi adalah tentang cara dan kaedah yang terbaik bagi menjaga adab pergaulan, iaitu dengan berpakaian mengikuti syariat dan menjaga pandangan. Adalah diharapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat mengikuti langkah ini
dalam kehidupan seharian agar hidup sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebelum kita melabuhkan tirai perbincangan pada hari ini, saya akan memberi peluang kepada ahli panel kita untuk membuat rumusan tentang diskusi kita sebentar tadi. Kita mulakan dengan ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari Muhammad Syafiq. Dipersilakan. Okey, baiklah, terima kasih. Jadi nampaknya perbincangan kita pun berada di hujung. Jadi tidak ada apa yang ingin saya katakan melainkan berpandukan kepada firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 yang mana Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila, yang mana Allah berfirman dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk yang mana ia membawa kepada kerosakan. Jadi sebagai kesimpulan yang boleh saya katakan pada perbincangan kita pada hari ini, pengetahuan batas aurat dan pergaulan merupakan satu keperluan yang perlu dalam kehidupan sosial. Yang mana pergaulan antara lelaki dan wanita ini kita perlu faham bahawa ia memerlukan satu batas sebagai jalan perlindungan bagi mengelakkan daripada berlakunya perkara yang melampaui batas seperti yang telah saya katakan sebelum ini, seperti zina, anak tidak sah taraf, pembunuhan anak luar nikah, keruntuhan rumah tangga dan juga perkara-perkara yang mencabarkan dosa. Penjagaan ini sebenarnya menjadi satu keperluan supaya kita tidak menggadai diri kita dengan memberikan ruang kepada kaum lelaki dan juga menyentuh peribadi individu seseorang wanita secara sewenang-wenangnya tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Maka pada prinsipnya pergaulan antara lelaki dan perempuan ini perlu disusun mengikut kehendak syarak supaya di kemudian hari nanti kehidupan kita ini dijalinkan atas dasar keredaan Allah supaya kita hidup dalam keadaan tenang dan juga rasa tenteram apabila kita menjalankan kehidupan seharian. Itulah sedikit sebanyak kesimpulan yang dapat saya buat. Baiklah, terima kasih Saudari Muhammad Syafiq atas rumusan sebentar tadi. Baiklah, dipersilakan Saudari Nur Syahira untuk membuat rumusan tentang topik kita hari ini. Baiklah, saudari moderator, merujuk pada segala yang telah dihujah hebat oleh saya serta panel 1 dengan panjang lebar sebentar tadi, dapat saya rangkumkan bahawasanya bergaulah dengan cara yang baik dan mengikut batasan syarak, kerana apa yang dianjurkan Islam adalah untuk maslahah serta kebaikan kita bersama. Bahkan dalam keadaan tertentu, misalnya bergaul dengan ajnabi dalam urusan yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kebajikan, perjuangan ataupun lain-lain yang memerlukan pelibatan baik dari pihak lelaki maupun wanita adalah dituntut sebenarnya. Namun kebolehan itu tidak bererti bahawa batas-batas di antara keduanya lebur dan ikatan-ikatan syariah yang penting dilupakan. Sesungguhnya adab dan batas pergaulan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertujuan untuk mengekang serta menghalang perbuatan perbuatan serong hamba-hambanya. Pada setiap masa dan keadaan kita perlu memastikan adab dan pergaulan kita bertepatan dengan ajaran Islam, tidak kira di mana-mana keberadaan kita. Sekiranya kita menjaga hak Allah, niscaya Allah akan menjaga dan memelihara diri kita, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Baiklah, saya akan membuat rumusan kita pada hari ini. Kesimpulannya, apa jua alasan kita sama ada kerja atau memberi arahan dan bermesyuarat, kita sepatutnya memelihara diri daripada terjerumus kepada lembah ini. Ingatlah, syaitan menanti-nanti detik kejatuhan kita. Tidak salah untuk berkomunikasi dengan insan yang bukan mahram dalam urusan-urusan kerja dan sebagainya, asalkan batas agama tetap dipelihara, adab pergaulan mestilah dijaga. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.